Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Berjumpa kita lagi di sesi hari ini yang bertajuk Nafkah yang Tertunggak. Okey, masuk dahulu. InsyaAllah kita tepat jam 2 petang kita akan bermula dengan sesi perkongsian ilmu bersama dengan Tuan Khairul Hafiz, Peguam Syar'i yang akan mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan nafkah yang tertunggak. Okey, jadi pada yang sidang yang sedang menonton, boleh terus kongsikan live ini sementara kita menantikan um, tamu jemputan kita pada petang ini. Okey. Kongsikan dahulu agar siaran ini dapat dilihat ataupun ditonton kepada masyarakat yang lain, dan seterusnya boleh bertanya soalan secara terus. InsyaAllah kita akan cuba menjawab juga secara terus. Bukan apa, ramai yang PM kita, tapi bila PM tu selepas sesi live, kebanyakannya terlepas pandang. Okey, tak dan nak kita nak menjawab, orang katalah. Tapi sebaiknya terus sahaja komen ataupun tanya soalan secara direct. InsyaAllah tetamu jemputan kita akan berjawab, dan insyaAllah saya juga akan tambah sedikit sebanyak. Okey, teruskan kongsikan biar manfaat insyaAllah membawa rahmat. Saya percaya semua tengah get ready untuk persiapan menyambut bulan yang dinanti-nantikan, bulan Ramadan insyaAllah. Jadi macam mana dah sebulan lebih kita terpaksa berada di rumah, stay at home ni. Saya berharap tetap jalankan aktiviti seperti mana biasa. Kalau ada anak yang bersekolah, jangan lupa ikut jadualnya. Kalau pukul 8 tu, kalau di sekolah biasa dia dah mula bangun, dia dah mula belajar. Jadi saya berharap ibu bapa yang bersama dengan anak-anak pada waktu PKP ni boleh terus menjalankan juga membawa tugas guru itulah di rumah. Sebab tugas ibu bapa tu lebih utama sebenarnya, lebih guru hanya sekadar top up sahaja. Okey, insyaAllah kita akan, saya percaya tetamu jemputan kita telah berada di talian. Tak dengar ke? Saya je ke yang tak dengar? Okey, mohon yang lain respon yang sedang menonton. Kalau ada masalah sounds, boleh maklumkan. Okey, saya percaya tetamu jemputan kita, Tuan Khairul Hafiz telah pun berada di talian dan telah bersedia untuk mengupas dengan lebih lanjut apa itu nafkah yang tertunggak. Kadang-kadang kita, ada orang kata kita dah terima dah nafkah ni, suami dah bagi nafkah. Tapi nafkah yang bentuk macam mana? Macam mana yang boleh jadi tertunggak tu? Dan bila mana tertunggak tu, macam mana pula kita nak dapat? Adakah dia terus burn ataupun macam mana? Ini yang kita nak huraikan insyaAllah. Okey, kita dengan ini kita menjemput tetamu jemputan kita, Tuan Khairul Hafiz insyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Khairul Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Puan dan saya alhamdulillah sihat. InsyaAllah makin sihat lah. Okey, macam mana Puan, Tuan, dah sebulan dah hampir nak menyambut Ramadan tadi. Macam mana persediaan Tuan? Setakat ni
rasa lain sikit lah untuk sambut Selain sikit. bulan puasa tahun ini. Sebab kan duduk rumah dengan family, tak boleh nak keluar sangat. Itulah, barang-barang dah prepare lama dah. Dah prepare lama dah Okay, itulah samalah. Saya pun dah prepare lama, cumanya kita nak buat persediaan rapi lah. Mungkin kita nak nak sediakan benda yang dah tersedia untuk kita terus makan je waktu sahur. Kan. Sebab sekarang ni saya percaya ramai yang bila dah cuti ni memang tidur, memang dah lari timing dia. Timing tidur dah lari. Tidur lari, jaga anak lari, jaga kerja semua pun dah tak ada lari. dah. Okey, tak apalah. Okey tuan, kita saya percaya yang ramai dah yang sedang menunggu kupasan lanjut berkenaan dengan nafkah yang tertunggak ni. Kan? Kita selalu dengar nafkah ada yang tak bagi, ada yang tak dapat, ataupun kalau dapat pun tak cukup, ataupun si isteri ni dengan kesanggupan sendiri menggunakan duit sendiri untuk menampung, ataupun si suami juga mungkin boleh tergolong dalam golongan yang diberi nafkah yang tertunggak ni tadi. InsyaAllah mungkin boleh Tuan Hafiz kupaskan lebih lanjut, boleh Tuan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Rabi'atul Adawiyah. Rasanya familiar dengan Puan Awin kot. Puan Awin Council, boleh lah. Puan Awin Council. Jadi terima kasih sebab jemput saya untuk secara live lah dalam kita nak bincangkan isu berkenaan dengan nafkah tertunggak. Jadi permasalahan nafkah ni sebelum kita ataupun saya hurai lanjut ni, kita kena berbalik dahulu kepada isu takrifan nafkah dan dia punya pendetailan tu akan lebih lanjut lah kalau kita faham apa makna nafkah tu sendiri. Jadi dalam agama Islam ni, dia nafkah ni kalau mudah faham satu pemberian ataupun pembelanjaan lah cara mudah, cara bahasanya untuk kita yang bertanggungjawab ni bagi kepada orang yang di bawah tanggungan kita. Kalau suami, ada isteri dan anak-anak. Sebab dia pembahagian nafkah ni dia ada 5 lah. Saya lihat ada 5. Maksudnya itu maksud nafkah tu sendiri Tuan? Ya, itu maksud nafkah. Maksudnya pembahagiannya? Sebelum bahagian tu dia nafkah ni kalau lebih kita faham lagi, tak ada orang bagi nafkah ni untuk ke arah lebih tak elok. Maksudnya nama pun nafkah, okey saya bagi nafkah untuk awak, maksudnya untuk yang lebih baik lah. Untuk belanja rumah, untuk anak belanja sekolah, untuk bayar bil apa semualah. Itu maksud yang mudah faham bab nafkah. Boleh Boleh, teruskan. Pembahagian tadi ada saya dengar. Pembahagian nafkah ni kalau dalam kita baca buku-buku berkenaan dengan rumah tangga ni, dia nafkah yang paling utama sebelum kita pergi kepada orang di bawah tangan kita ni, nafkah untuk diri sendiri dulu. Kita punya ni, kita perlu ada nafkah untuk kita ni. Jadi macam mana kalau kita nak menanggung orang di bawah tangan kita kalau kita sendiri tidak mampu untuk memberi nafkah pada diri kita. Jadi yang pertama, Islam menggariskan bahawa nafkah untuk diri. Jadi kita ni kena ada untuk saraan nafkah diri kita. Dengan kemampuan kita itulah kita boleh bekerja, cari duit, cari pekerjaan semua ni untuk bagi kepada kita punya isteri dan anak-anak. Apabila ni yang kedua, isteri dan anak-anak, yang ketiga kepada dipanggil anak-anak ni pada furu' lah, pada cabang dia lah, daripada ayah kepada anak. Yang ketiga daripada nafkah juga dibahagikan anak juga kena bagi kepada ibu bapa. Maksudnya daripada furu' anak ni bagi kepada usul. Usul ni pada punca daripada atas lah, mak ayah dia lah. Itu yang ketiga lah. Dan yang keempat, nafkah ni kalau kita membela binatang, haiwan peliharaan kita ni kena bagi juga. Kadang tu menarik. Musim-musim PKP ni tak kucing kita ni selalu bagi makan apa?
Frisky apa tu? Tak tahu Tak sebab saya sempat. tak boleh kucing. Tak boleh kucing Dan sekali nak bagi ikan rebus ni, nak bagi nasi kosa ni dia tak mau. Susah juga tu. Kena ajar Dia juga lah memilih, kucing. dia memilih. Dia memilih, tengok dia cium dia tak mau makan habis. Jadi binatang pun dia perlu kepada nafkah jugalah, haiwan peliharaan ni. Dan yang terakhir ialah nafkah suami lah, suami kepada isteri lah ya. Kita nak fokus dalam tajuk kita hari ni dan juga kepada anak-anak lah. Saya cakap tadi yang yang furuk tu lah. Yang tu peringkat awal untuk kita faham apa yang kita nak bincang pada petang ini. Okey. Jadi pembahagian nafkah tadi tu sudah ada 5. Jadi sekarang ni siapa yang berhak ataupun dipertanggungjawabkan untuk memberi nafkah dan bagaimana dan siapa pula yang berhak untuk terima nafkah tu tadi? Kita mulakan dengan siapa yang berhak ataupun wajib memberi nafkah. Golongan yang macam mana? Okey, kalau kita fokus dalam tajuk kita ni, bab nafkah yang tertunggak. Okey, asasnya apabila sebuah rumah tangga itu dibina, akad saja nikah di antara suami dengan wali ke dengan kadi yang mengakad nikah tu, juru nikah tu, sama sekali yang wajib pada lelaki ni yang nak jadi suami ataupun yang dah jadi suami ni, yang perlu dia tunai ialah mas kahwin. Okay, mas kahwin kena bagi kat isteri. Walaupun ada dalam akad tu sebagai hutang, tapi tak hutang lah kalau tak bagi. Itu wajib Yang kedua, bila dah siap akad tanggungjawab lelaki ni, dia siap je sah sebagai suami, dia kena ingat bahawa di atas bahu dia tu dah terpikul bahawa dia lah yang akan menjadi bertanggungjawab, wajib untuk bagi nafkah kepada pasangan dia, yakni isteri. Yang itulah siapa yang memberi nafkah dan siapa yang akan menerima, iaitu suami pemberi, si isteri adalah menerima. Itu asas dia, kena faham. Asasnya. Okey, jadi bila mana akad sahaja nikah ni tadi, ikut bahasa asalnya suami dah ada tanggungan, tambahan satu tanggungan. Okey. Walhal sebelum daripada akad nikah, suami tadi yang mana mungkin ada ibu bapa ataupun adik-beradik yang perlu ditanggung. Adakah dengan akad sahaja nikah terkubur ke apa maksudnya tu? Hilang je tanggungjawab dia, terlepas je atau apa macam mana tuan? Dan ranking tanggungjawab tu bagaimana? Ranking tanggungjawab ni kalau dekat awal tadi saya cakap nafkah diri, untuk diri dia sendiri dia kena settle. Jadi sebelum dia kahwin, dia dah ada kemampuan, mak ayah dia lah. Mak ayah dia kena, sebab dia ni adalah furuk kepada usul tadi lah saya cakap tadi tu. Dia kena bagi semampu dia lah. Jadi mak ayah ni, kalau kita masih ada mak ayah ni, kita pun tahu dia orang ni takkan minta asalnya nafkah daripada anak-anak. Bagi ke ayah 500 ke 200 sebulan, tak ada lah. Melainkan kita ni dah rasa kita ni bertanggungjawab, kita kata kita faham bab nafkah ni, kita kena bagi. Selepas tu kalau kita dah kahwin, dia bukan mengurangkan tanggungjawab, dia menambah. Dah still ada dengan bagi kepada mak ayah semampu kita, dengan isteri pula. Itu yang kita nak dengar tu. Maknanya dalam Al-Quran ada sebut. Dalam Al-Quran ada sebut kan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bapa ni, ke atas bapa ni wajib untuk bagi nafkah kepada bagi pakaian, bagi makan secara yang baik. Baik ni maksudnya cukup dan berpadalah dengan kemampuan dia dan kemampuan penerima tu. Okey, baik. Okey, saya jelas juga. Okey, seterusnya sejak bila seseorang itu dipertanggungjawabkan untuk memberi nafkah. Okey, katakanlah si suami tadi baru lepas akad nikah. Okey, memang betul dia dah pun dipertanggungjawabkan untuk memberi nafkah. Tapi dalam satu keadaan yang mana bila kita ikut dalam ranking tu, kita perlu nafkah diri kita dahulu. Dalam masa yang sama mungkin
si suami yang baru bernikah tadi ni pelajar ataupun yang belum ada pendapatan sendiri. Jadi sejak bila yang boleh dipertanggungjawabkan ni? Ke atas untuk suami. bertanggungjawab ke atas suami ni. Sebab dia nak lepaskan macam diri dulu. Okey. Dia soalan lepas kita nak lepaskan diri kita ni nafkah sebab tu kita rasa kita mampu kahwin. Kalau kita sebab, tak lepas nafkah diri, macam mana kita nak kahwin? Sebab dia ada satu kata-kata yang saya terima juga. Alasan suami, saya tak mampu. Saya hanya mampu untuk bayar kereta sahaja. Jadi kat situ dia mengguna pakai alasan yang yang paling utama untuk nafkah diri dia dulu. Jadi macam mana boleh Tuan Hafiz kongsikan? Dia macam ni. Kalau kita cakap bab hukum lah. Kalau cakap nak bab hukum, dia ada hukum wajib. Hukum wajib ni bagi nafkah, kriteria dia yang wajib bagi suami menanggung isteri ialah pertama, makan minum, pakaian dan tempat tinggal. Wajib. Jadi ada setengah ni kalau yang iaitu yang daruri, yang apa ni yang panggil yang utama. Kalau dia orang nak kahwin, dia tak lepas bab ni, baik tak payah kahwin. Sebab dia akan menyeksa pasangan dia. Orang kata, saya tak boleh lah nak mengelak maksiat, saya kena kahwin. Okey. Nak kahwin betul, nak mengelak maksiat, tapi itu bukan alasan utama. Sebab Islam ada jalan ni, ada solusi dia. Puasa, jangan fokus sangat bab yang sosial ni. Dia ada solusi dia. Jadi kalau kita tengok kepada kewajipan tadi, dia dah lepas diri dia, sebab tu dia dah boleh kahwin. Bila dia dah boleh kahwin, situlah akan adanya dia kena pikul tanggungjawab dia tu. Kalau setakat dia kata saya tak mampu, saya hanya boleh bayar kereta. Kereta ni mampu ke dia bayar bulanan? Kalau tak mampu, Islam kata jangan melihat yang lebih atas, lihat yang lebih bawah. Maknanya kalau tak mampu pakai kereta, pakai motor. Pakai motor. Sebab dia ada satu video saya tengok pada Arab kot dia buat. Maksudnya dengan dia ni bawa kereta dah mewah dah, dia lalu tengok pada orang yang naik motor contoh, naik motor. Dia bersyukur, dia kata dia ada kereta. Kawan ni yang naik macam tu lah, maksudnya dia turun sampaikan yang orang yang OKU yang cacat ni, dia bersyukur dia boleh lagi bergerak. Kalau dia melihat orang yang terlantar di atas katil, dia tak boleh bergerak. Maknanya kat situ kita kena tengok orang yang lebih tak ada daripada kita. Betul lah. Okey, maksudnya. Okey, baik. Jadi nafkah ni sebenarnya ada berapa jenis ni tuan? Nafkah ni kalau nafkah dalam kita bincang bab mahkamah syariah rumah tangga ni, dia mudahnya saya cakap nafkah ni ada dua lah. Pada dalam kes lah, fokus pada kes. Nafkah ni hanya untuk isteri dan untuk anak-anak. Kita fokus lah, kita fokus dalam nafkah ni. Okey, bentuk nafkah ni? Okey, nafkah ni kalau isteri bila dia dah kahwin, maksudnya suami kena bagi nafkah diri isteri. Kalau dia dah ada anak, nafkah anak-anak. Nafkah anak-anak. Maksudnya nafkah macam zahir dan batin dia lah. Ya. Betul. Okey, baik. Okey, jadi contoh kalau tadi tu tuan ada bahaskan tentang nafkah ni untuk isteri dan anak-anak. Okey, kita fokus satu dulu. Untuk isteri. Okey, macam mana kita nak tahu jumlah yang sepatutnya diberikan kepada isteri ni? Adakah kita kena lihat pada background isteri tu ataupun background suami, ataupun yang kan kita ada macam kita tahu ada satu keluaran fatwa ke apa, kalau tak silap saya, setahun berapa ratus ringgit kan untuk perbelanjaan tu. Adakah kita nak kena lihat macam tu? Kadar nafkah dia macam ni. Dalam bab nafkah ni, dia kalau kita lihat kisah Hindun bin Utbah tu dengan isteri Abu Sufyan tu, dia ada mengadu pada Nabi lah.
dia mengadu pada Nabi, dia kata Abu Sufyan ni seorang yang apa orang kata panggil kelorek lah, kedekut. Bakhil lah. Okey. Kalau cerita Piramli tu apa ni, Haji Bakhil bin kedekut ke apa ke? Okey. Maksudnya nak cakapnya terlalu kedekut. Kisahnya kalau kisah Utbah ni, Hindu bin Utbah ni, dia mengadu pada Nabi lah. Dia kata Abu Sufyan ni seorang yang bakhil, kedekut. Jadi Nabi sarankan kepada dia, dia kata ambillah nafkah sekadar yang mencukupi. Sekadar yang mencukupi ni dalam agama Islam ni tidak dihuraikan. Tidak dihuraikan setahun berapa, sehari berapa, sebulan berapa. Cuma yang bagusnya kita ni dalam fahaman mazhab Syafi'i ni, dalam kitab ditulis bahawa kadar nafkah ni pertamanya jangan lari daripada kemampuan suami ataupun pembayar yang pemberi nafkah ni, dan juga keperluan. Orang yang mampu, dia kena lihat juga kepada orang yang perlu. Maksudnya, kalau suami tu mampu sebulan bagi 500, yang isteri perlu 2000, tak boleh. Tak boleh yang isteri tekan suami, saya macam mana sekalipun saya perlu 2000 sebulan untuk nafkah saya. Jadi jadi suami ni hanya mampu 500. Dia tak boleh demand lah kalau bab ni. Okey. Itu kena tengok pada kemampuan jugalah kan. Kemampuan pemberi nafkah. Okey, nafkah untuk isteri tu dia adakah dia macam ni tau. Kita selalu dengar, okey, suami dah bagi dah duit dah, cantik, alhamdulillah. Tapi rupa-rupanya duit yang dia bagi tu, contoh katakanlah 500 tu lah kena bayar bil elektrik, bil api, bil air, sewa rumah takkan ada lagi kot bawah 500. Macam-macam lah benda-benda yang bil-bil utilities ni. Jadi adakah 500 tu termaksud dalam yang tuan huraikan tadi tu? Macam mana tu? Dia macam ni. Ya, saya cakap dekat awal tadi yang doruri, yang utama, suami sediakan nafkah, asas dia tempat tinggal, makan minum dan pakaian. Yang tu yang utama. Sebab kalau ikut dalam, saya selepas nak cakap tadi dalam mazhab Syafi'i, dia menggariskan kadar keperluan kepada isteri ialah 2 cupak. 2 cupak untuk sehari. Okey, untuk yang orang kaya, suami yang taraf dia kaya 2 cupak. Yang tu zaman dia lah. 2 cupak tu lebih kurang 600 gram lebih lah. Kalau yang orang pertengahan, suami yang pertengahan lebih kurang 1,5 mud lah cupak. Dan kalau yang miskin, dia kena bagi juga 1 cupak. Jadi 1 cupak ni ibarat kalau tadi RM18, RM20 ni dalam lebih kurang 50 sen lah, 5 kupang lah. Sama lah kalau kata-kata sama. Jadi dalam isu ni sama seria lah. Jadi tanggungan tadi yang 500 tu sebenarnya dalam hukum ni dia kalau basic dah lepas, maksudnya bil elektrik, bil utility semua lain ni, sebenarnya dia tanggungjawab suami juga. Suami yang menyediakan rumah, takkan rumah sebiji, keperluan asas, barang dapur, periuk belanga, semua kena ada lah. Termasuklah bil elektrik. Si suami dia kena menanggung semua. Maksudnya daripada dia kahwin sehingga dia bercerai ataupun meninggal. Itu tanggungjawab suami. Kalau ada yang nafi, contoh dia buat pembahagian lah, contoh maksud saya. Okey, sejak saya kahwin dengan Ayang ni, saya yang bayar kereta, bayar rumah. Barang dapur, bil, belanja sekolah anak, tambang bas sekolah anak, semua Ayang yang bayar. Itu tak betul sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat yang sebetulnya adalah suami. Tapi tak dapat tidak, dalam isu rumah tangga ni dia kena bincang lah. Kena bincang. Betul, kalau suami tu gaji kecil, kalau pendapatan biasa suami tu rendah lah banding dengan isteri, takkanlah
yang isteri ni nak lepas kat suami semua tanggung, rasa habis lah. Yang itulah perlu kepada toleransi. Boleh ke kalau kita soalan. Okey, boleh ke kalau kita terus menjawab soalan yang bertanya ni? Okey, boleh. Okey. Saya faham nafkah tapi ada certain suami isteri dia cakap susah sama susah, sebenarnya saya tak kisahlah siapa yang kalau duit. So dari segi hukum tu macam mana pula? Maksudnya kalau isteri reda okey je, habis selamanya ke suami tu boleh lepas tangan? Tarik soalan dia. Okey. Boleh tuan huraikan tuan. Maksudnya isunya suami isteri cakap susah sama-sama senang. Susah sama-sama, senang sama-sama. So, tak kisah apa yang siapa yang keluar duit. Okey, kalau isteri tu okey je. Okey, macam ni. Dia dalam, macam saya hurai tadi lah, dalam rumah tangga ni sebenarnya sebelum bergaduh, sebelum ada perbalahan lah, semua okey. Semua okey. Yang ni buat keluar duit, yang ni buat keluar duit campur apa semua, tak masalah. Yang berbangkit apabila dah ada masalah. Pasangan akan mengungkit, saya yang banyak keluar duit, abang tak buat keluar duit. Kalau suami jarang mengungkit buat keluar nafkah kot, sebab memang dah tanggungjawab dia. Dia tak boleh mungkit, alah selalu saya bagi awak 100,000 sebulan, macam mana ni? Itu tanggungjawab dia. Biasanya yang isteri ni biasanya dulu kerana cinta sanggup ku korbankan contoh. Bagi lautan api suami sanggup meredah. Lautan api tak ada sebenarnya pun lautan api. Jadi apabila sama-sama senang, sama-sama susah ni dia sama-sama tak kisah. Kena ada sama-sama juga ada. Sama-sama senang, sama-sama susah, sama-sama tak kisah dulu. Apabila dah ada krisis, dia ada krisis ni dia dah sama-sama kisah lah. Sama-sama kisah pula dah. Dia dah berkira lah, dia dah berkira dah kat situ. Berkira. Jadi dalam hal ni maksud saya dalam hal ni kalaulah wujud situasi macam ni, isteri seeloknya lah saya cadang lah. Kalau ni orang kata kalau kita dalam pengamal undang-undang ni seolah nasihat kita ni orang pakai, cuma jangan orang kata jangan berkira lah. Jangan berkira sebab kita masa kita kahwin ni tak ada pun dalam memori kita ni akan bercerai. Kan? Kita kahwin, sebab tu kalau kita fikir kahwin bercerai, baik dah kahwin. So, kita kena fikir kita kahwin, orang cakap kalau muda-mudi til jannah. Okay. Tapi kalau dah tak ada jodoh, dia ada dia punya plan backup lah. Ada cara dia plan backup. Macam mana kalau yang puan tadi tanya, pertama kalau bab-bab belanja ni yang isteri ni kalau boleh buat perjanjian lah. Buat perjanjian elok-elok, sebab kalau kita buat agreement dengan bank, dengan apa sekalipun kita akan ada agreement lah. Sebab dalam bab nafkah ni dia ada beza. Kalau peringkat awal kahwin, suami dah cakap, ayang abang boleh bagi 200 je. Okay. Kalau setuju, ya dah jadi milik dah jadi tamlik dah. Bukan jadi tamkin dah untuk yang isteri dah. Jadi kalau dia dah bercerai, kena rekod lah. Tapi itu bukan perintah mahkamah lah, itu persetujuan lah. Jadi bukti dalam. Jadi kita boleh gunakan jugalah kan? Boleh guna dalam poin tu. Abang dah janji, jadi dalam isu tunggakan nafkah ni, yang tu boleh dijadikan bukti. Abang janji 200 bulan. Jadi kita kahwin 12 bulan, maknanya 1,200. Darablah 12 bulan kan? Kalau tak bagi langsung lah. Seterusnya, kemampuan suami itu adakah semasa dalam perkahwinan atau semasa bercerai? Keadaan kemampuan selepas sudah bercerai. Kemampuan suami macam ni. Kalau kita lihat daripada tadi yang cakap dalam tamkin dan tamlik tu, kalau kita berjanji masa awal kahwin, kena pakai ayat tu lah. Maksudnya kita kena ambil kira masa kita berjanji. Ini term atas perjanjian. Kalau isu dah bercerai, kita kena melihat kemampuan semasa. Kemampuan semasa ni maksudnya kadang suami yang kerja government ni
isteri dia tahu dengan grade sekian-sekian ni, gaji dia sekian-sekian ni contoh, dia tahu. Tapi bagi yang kerja sendiri ni, dia income dia ni kadang ada, kadang tak ada. Contoh sama PKP ni. PKP ni Macam kadang macam kita lah. kan tak ada saving, habislah. Maksudnya kadar tu kemampuan suami tu kena melihat dalam pembuktian ni, kita kena, orang kata kalau paling mudah daripada awal kahwin sampai bercerai tu kena buktikan kemampuan. Maksudnya kalau orang pendapat kerja government ni memang dia meningkat lah, grade dia naik. Kalau kerja sendiri ni kadang masa kahwin jutawan contoh, tapi bila nak bercerai ni merudum dia punya bisnes dia. Macam mana? Itu pembuktian dalam mahkamah lah. Itu proses yang lain kan betul? Ya. Okey, seterusnya Puan Wani juga. Dia kata satu hal lagi, bekas suami dah dapat perintah tapi tak mampu juga bayar dengan alasan ada tanggungan baru dari hasil perkahwinan baru. Jadi bagaimana untuk atasi hal tersebut? Okey. Macam ni dia tak kira lah suami ke isteri ke dah jadi ex, dia akan perlu kepada pasangan. Isteri mungkin lambat sebab nak membesarkan anak. Yang suami ni dia tak boleh hidup tanpa pasangan ni, contoh nak jaga makan minum dia kena kahwin. Kebanyakan yang kita tahu isteri akan beralasan kahwin boleh, bagi nafkah anak tak boleh. Contoh. Jadi dalam isu ni nak buat macam mana, perintah tu. Kalau dah ada perintah, perlu kuat kuasa. Perlu kuat kuasa ke mahkamah, dan mahkamah akan memanggil lah. Proses mahkamah ni, suami ataupun bekas suami, bapa ni akan dipanggil ke mahkamah untuk dia jawab tuntutan yang bekas isteri ataupun ibu ni lah terhadap nafkah yang sepatut dia bayar. Jadi bagi saya kalau pemiutang ni maksudnya ibu ataupun anak yang penerima nafkah ni yang tidak hadir, tak tampil ke mahkamah sampai bila bekas suami ataupun bapa dia ni tukar untuk dia dihukum lah, mudah dengan perintah mahkamah. Okey, ataupun boleh saya tambah sikit Tuan Khairul Hafiz. Dia bila mana Puan Wani bila mana dah dapat perintah, okey dah bagus sangat dah tu dapat perintah tu. Cumanya alasan yang bekas suami guna sebab ada tanggungan baru ni, dia antara alasan yang boleh dinyatakan sahaja. Tapi beban membuktikan ke atas dia sebab dia yang mendakwa. Dia ada tanggungan baru. Tapi sekarang ni sekiranya puan dah dapat perintah atas daripada nafkah yang tertunggak tu, dia dah tak ada boleh nak kurang-kurang lagi dah amount tu. Suka atau tak suka, bekas suami tetap kena bayar. Ikutlah cara yang macam mana pun. Mungkin kalau kita tengok bekas suami tu ada pencen contoh, ataupun dia ada KWSP contoh, ataupun dia ada dia punya yang lain-lain yang mungkin hanya puan sahaja yang tahu, ataupun kalau ada lantikan peguam, minta pendapat peguam, ataupun kalau tak ada, cari senarai peguam yang berkaitan dengan puan di laman web Persatuan Peguam Syar'i Malaysia PGSM. Betul tu ada? Betul. Cuma dalam isu ni kita kena fokus isu tak mampu. Term of tak mampu tu bagi saya hanya perkataan untuk melepaskan diri. Betul. Jadi kalau isteri tidak tampil ke mahkamah, sila kemukakan bukti yang bekas suami dia dah terhutang contoh 5,000 contoh. Kalau kita duduk sembang kod sosial, media sosial ni sampai bila takkan selesai. Jadi perlu dosa dapat perlu ke mahkamah. Maksud saya tu wujudnya mahkamah, wujudnya perintah. Bila ada perintah, sila. Maksud saya saranlah ibu-ibu ataupun anak-anak ni, apabila berlaku ketidakakuran dengan perintah ni, sila ke mahkamah. Failkan saman penghutang penghakiman ataupun kuasa perintah. Sinilah baru kita tahu langit tinggi ke rendah isu tak mampu tu. Wujud betul ataupun sebagai satu zon selesa bagi pasangan suami. Ataupun boleh tuan kongsikan apa kesan daripada tinggi langit rendah tu yang mungkin boleh mahkamah
kenakan terhadap keingkaran bekas suami ataupun bapa ni tadi dalam melaksanakan nafkah ni tadi? Okey, macam ni. Dalam isu bab nafkah, saya cakap kita jangan sembang suami tak bagi ataupun ayah tak bagi. Itu memang negatif lah. Memang akan wujud benda ni. Tapi apabila kita, yakni ibu ataupun bekas isteri memfailkan kes, itu step yang terbaik. Failkan kes dulu. Apabila dah failkan kes akan ada prosedur dia. Saman, panggil bekas suami ataupun bapa ni untuk hadir. Di situlah pembicaraan proses akan berlaku dan ending dia dapat perintah. Yang tu kita nak tahu berapa mahkamah perintah kepada bapa ataupun bekas suami ni kena bayar nafkah sebulan. Bermula bila, secara macam mana, potong gaji ataupun by hand ataupun bank in. Okey, bila dah ada perintah komplit, di sinilah gunanya untuk langit tinggi rendah ni untuk kita tengok macam mana si suami ni akur ataupun ingkar. Nah, bila ingkar, secara fahamnya dia dah contempt of court, dah menghina mahkamah. Bila dah menghina mahkamah, dia ada dia punya prosedur dia pula. Maksudnya kita boleh buat saman penghutang hakiman, kita boleh buat kuat kuasa perintah, step-step dia. Jadi dalam step-step ni pihak penghutang ni, bapa ni ataupun bekas suami dia kena hadir. Dia kena hadir, di situlah dia akan jawab tuntutan ataupun permohonan bekas pemiutang ni ataupun isteri lah, paling mudah plaintiff. Dia akan jawab, contoh dia cakap tadi yang tak mampu, tapi kahwin boleh tu jawablah, yang isteri boleh jawablah, kahwin boleh. Itu proses bicara mahkamah lah. Jadi di sinilah mahkamah akan tengok, contoh saya gunakan istilah nafkah tertunggak dan nafkah semasa. Faham? Okay. Nafkah semasa, let's say sebulan suami ataupun bapa ni kena bayar 500. Kita ambil dalam setahun 12 bulan, kita ambil mudahnya bapa ni hanya bayar 2 bulan. Januari perintah ni bermula, kena tahu perintah ni bermula sebab boleh buat tuntutan, kena tengok tarikh perintah dikeluarkan oleh mahkamah bila. Perintah bermula Januari 2020, 2019 lah contoh. Januari, Februari, ayah ataupun bekas suami bayar nafkah. Maksudnya sehingga akhir 2019, Disember, kami tak bayar. Maksudnya Mac sampai Disember berapa bulan? 10 bulan. 10 bulan darab dengan 500. Darab 500, 5,000. 5,000. Okey, dalam 5,000. Jadi dalam isu ni permohonan yang dibuat oleh pemiutang tadi ni, isteri ataupun ibu ni, dia boleh failkan ke mahkamah. Di situlah tunggakan yang berlaku sebanyak 5,000. Apabila mahkamah perintah, contoh kadar bayaran tu mungkin suami hadir, dia kata saya tak mampu sebenarnya bayar 500, kemampuan saya mungkin 250. Okey, mahkamah dengar, mahkamah rolling apa semua, mahkamah setuju. Okey, mahkamah perintah hutang ni, hutang 5,000 ni, mahkamah perintah bayar 250 sebulan. Di samping nafkah semasa tadi yang 500 tu, yang perintah bulan Januari 2019 tu, tambah 500 plus 250, berapa suami kena bayar? 750. Itu maksudnya nafkah semasa tunggakan. Dengan nafkah tunggakan. Tapi itu pun sekiranya pihak isteri ataupun bekas isteri masih terkilan, dia boleh terus untuk buat rayuan lagi terhadap keputusan tu, betul tak tuan? Boleh. Siapa-siapa yang tidak berpuas hati, yang tidak berpihak lah, contoh isteri mahu 1,000 dapat 500, boleh buat rayuan. Yang suami tak setuju 500, tak setuju mampu 250, still boleh buat rayuan. Okey, baik. Seterusnya tuan, sekiranya kes suami diisytihar bankrupt, adakah mahkamah akan ambil pakai terus bankrupt untuk suami, elak bagi nafkah after cerai? Okey, dalam isu ini suami, dalam isu bab nafkah ni, dia ada, saya dalam 21 section lah dalam bab nafkah, dalam undang-undang akta apa semua, dia ada dalam 21 section untuk pengamal undang-undang lah biasanya dia akan tengok berkenaan dengan nafkah ni. Kalau isu bankrupt ni, kita boleh lihat kepada orang yang bertanggungan lain. Orang yang bertanggungan lain ni dalam pada section
apa tak silap saya ni adalah dalam section tu boleh dipindahkan. Maksudnya suami datuk dia lah, datuk saudara-saudara lelaki. Maksudnya pihak-pihak tersebut boleh dihadapkanlah ke mahkamah sebagai pihak yang bertanggungan. Maknanya takkan terlepas Akan terlepas. Sebab dia proses dia banyak. Selain pada suami ataupun bapa ni kena bayar di istiar bankrupt, dia akan ada proses lain. Proses kalau dia ada, contoh orang bankrupt ni biasa masih lagi harta tu dah disita ke. Mahkamah pun yang nak ada proses sita, proses hiwalah, proses tadi yang saya cakap orang yang bertanggungan. Maksudnya tak akan terlepas lah proses ni daripada asal bapa. Sita pun akan berlaku, hiwalah pun boleh berlaku, satu lagi tadi orang yang bertanggungan pun boleh berlaku. Itu step-step dia lah. Okay, terima kasih pengusian kepada semua tuan-tuan. Okay, baik. Okay, jadi kalau kalau isu yang bagi tapi tak cukup, tapi kalau macam mana kalau yang isu langsung tak pernah bagi ni tuan? Okay, kalau nafkah diri isteri, saya cakap tadi lah, nafkah diri isteri kalau dah start kahwin, suami memang tak bagi, itu dah jadi hutang. Sebab nafkah isteri ni dia tak perlu perintah mahkamah untuk diisytihar sebagai orang yang berhutang di suami ni. Dah kahwin tak bagi nafkah, tak perlu. Dia tak perlu. Okey, itu yang bila dah kahwin, orang salah faham tu. Isteri ni dia ada hutang. Suami dia ada hutang dengan isteri kalau dia tak bagi nafkah bulanan. Yang mencukupilah dengan keperluan isteri. Jadi dah kahwin, suami, saya suruhlah pada suami kena faham tanggungjawab lah. Faham tanggungjawab. Bahawa kalau tak bagi, isteri boleh tuntut tunggakan nafkah. Dipanggil nafkah tertunggak diri isteri lah di mahkamah. Jadi kalau banyak lah, kalau saya boleh kongsi lah dalam kisah hiburan di Malaysia ni kan, kalau boleh kok sebut artis-artis Malaysia ni, boleh ke? Tak payahlah sebut, kita sebut fakta sahaja. Fakta dalam kes-kes kalau kita cakap, saya tak sebut nama lah, kalau Mbak Ati ni dia terkenal jadi bila dia memfilekan kes selama tempoh 20 bulan dia kahwin tu dalam 5,000 lebih. Bayangkanlah, hampir 1,000 saya rasa. Dalam proses mahkamah tu dia bicara apa semua sekali, bawa saksi apa semua sekali, jelaslah bahawa mahkamah dah rolling apa semua itu. Tak silap saya, bekas suami diperintahkan bayar lebih kurang dalam 60,000 lebih. Nampak 20 tak? bulan. 20 bulan sahaja tu kan? Sahaja kahwin. 20 bulan kahwin. Apatah lagi kalau perkahwinan tu dalam 30 tahun. Saya ada klien 30 tahun. Itu maksudnya. Okey, jadi macam mana proses nak tuntut tu? Macam mana nak tuntut? Okey, dalam bidang kuasa mahkamah, saya rasa semua dah faham. Satunya ikut di mana kita mahu tautin ataupun IC kita tu di mana, dan boleh buat tuntutan di mahkamah syariah. Tengoklah amount, kalau di Kelantan ni tuntutan di bawah RM200,000 masih lagi bidang kuasa mahkamah rendah. Kalau lebih pada 200,000 1 sen tu dah terus mahkamah tinggi lah. First step dia kena faham situ ke mahkamah. Jadi bawalah salinan IC, salinan surat cerai ataupun surat nikah, maklumat-maklumat bukti dokumen lah. Yang cakap tadi, kalau kita dah ada agreement awal, kita boleh selit sebagai satu bukti. Kalau kita ada transaksi bank, contoh, selalu suami saya bagi contoh 500 bulan secara bank in. Maksudnya panjang kahwin tu dia ada rekod. Apabila tak bagi, itu rekod dia, maknanya dah miss sekian, maka cuba darab lah yang tu. Kena main matematik lah sikit, betul tak? Matematik. Peguam pun kadang tu dah banyak tu baca tulisan huruf-huruf ni, main nombor sekali dah pening dah. Memang, maaf lah. Nak pula kalau kita sama-sama pula kena kira depan hakim.
Kan, jadi jenuh dah juga. Okey, jadi kalaulah dalam proses boleh ke kalau tanpa libatkan mahkamah ni nak tuntut nafkah Okey, yang tertunggak ni? dia macam cakap lah, mahkamah ni dia nak menyelesaikan kes yang ada pertikaian. Ramai orang yang boleh settle tanpa pergi mahkamah. Kat luar tak apa, tak ada masalah. Janji orang kata kawan tapi mesra contoh. Sama salin nak jaga anak apa, tak ya tu naik mahkamah lah, mahkamah masa ganggu waktu kerja, boleh settle kat luar pun tak apa, tak ada masalah. Cuma dia ada efek lah, efek yang tak ada efek dan juga tak ada efek. Efek undang-undang. Dia ada pro and cons dia lah kan. Ada pro and con. Kalau bincang kat luar, janji elok ni. Okey, abang tahu abang ada hutang sekian-sekian dengan ayang gini ni. Jadi abang boleh bayar contoh. Berapa semua? Contoh 10,000. Okey, bila boleh bayar? Sebulan 1,000, 10 bulan settle. Rupanya tak bayar. Tak bayar. Asalnya elok, jadi bergaduh balik. Yang tu tak ada efek undang-undang. Itu ada. Itulah dia. Keburukan dia pula kan. Biasa tu. Kalau melalui mahkamah, macam biasalah. Dia terus jadi hitam putih lagi betul. Lagi bila dah hitam putih tu jadilah lebih secure lah, lebih selamat, betul tak tuan? Lebih secure. Okey, jadi ada soalan lagi yang bertanya ni. Okey. Untuk isteri yang diceraikan, boleh jelaskan tak apa jenis tuntutan yang si isteri boleh tuntut? Okey. Di antaranya nafkah tertunggak lah. Okey, ataupun boleh tuan terus kongsikan sahaja. Okey, dalam ni soalan ni sangat umum lah dengan tajuk kita petani. Cuma saya boleh cakap undang-undang keluarga Islam di Gazette diluluskan di peringkat parlimen bawah atas di peringkat DUN memang untuk membela wanita. Jadi apabila dah berlaku perceraian, dah timbul hak nafkah iddah, muta'ah, nafkah yang tertunggak yang suami kata tak bagi dulu masa kahwin, atas pencarian, nafkah anak, dia sebagai wakil untuk menuntut bagi pihak anak, apa lagi, banyaklah dekat bab tuntutan isteri. Termasuk nafkah yang tertunggak ni. Suami tak banyak. Suami mana ada tuntut nafkah? Suami mana ada nafkah iddah? Tak ada. Ada. Atas pencarian ada. Atas pencarian je lah kan. Pencarian, hak jaga anak, hibah, macam tu lah. Cuma isteri mungkinlah saya kongsi dalam ni, boleh kan sekarang ni Mr. Google kan banyak orang menulis. Cuba search dalam Google hak isteri selepas bercerai, memang akan keluar pamphlet apa JBG contoh, Jabatan Bantuan Guaman, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri. Biasanya akan ada hak-hak ataupun peguam-peguam yang menulis apa yang isteri boleh tuntut selepas cerai. Betul. At least ada basic dululah. Untuk pertanyaan lanjut, betul tak tuan? Okey, untuk soalan seterusnya. Soalan kedua, isteri yang mohon untuk diceraikan, isteri layak atau tak untuk mohon tuntutan tersebut? Ini pun antara soalan-soalan yang famous juga tuan. Dia salah faham. Okey, boleh tuan huraikan tuan? Okey. Step pertama, siapa yang cakap tak layak? Siapa yang cakap tak layak? Mungkin pasangan kita, awak dah no-show. Pasangan kita lah, awak dah no-show contoh, suami contoh. Awak tak layak dah untuk nafkah ni, awak tak layak untuk anak ni, awak tak layak untuk muta'ah ni. Orang kata jangan dengar lah. Pergi mahkamah dulu. Pergi mahkamah, jangan percaya. Pergi mahkamah dulu, siapa yang boleh hukum, layak tak layak, mahkamah. Contoh, kalau dia tuntut, saya cakap, awak tak boleh tuntut nafkah dengan saya sebab awak dah no-show. Okey, dia dua perkara. No-show satu, nafkah satu. Kalau tak disabitkan no-show oleh mahkamah, bukan suami oleh mahkamah,
term of mahkamah tu yang mensabitkan nusyuz, sampai bila isteri wajib menerima nafkah daripada suami. Jadi bab nafkah tertunggak wajib terima, bab muta'ah. Kalau bab muta'ah ni ada dua inilah nusyuz. Dua pendapat. Dua pendapat. Harta-harta lain, hak penjagaan anak, nafkah anak, semua ni boleh tuntut. Pergi mahkamah yang buat keputusan. Ataupun kalau nak lebih lanjut dalam musim PKP ni mungkin susah untuk kita berhubung direct dengan mahkamah, boleh saja cari nombor telefon di dalam laman web Persatuan Peguam Syar'i Malaysia yang berdekatan dengan tempat tinggal puan, tanya secara direct. InsyaAllah saya percaya peguam-peguam yang ada dalam senarai tersebut bersedia untuk menjawab dan membantu puan. Betul tuan? Betul. Okey, ni ada soalan lagi ni tuan. Menarik ni tajuk dia. Okey, Assalamualaikum tuan puan. Bolehkah kalau contoh jual rumah, kemudian hasil jualan rumah itu dijadikan sebagai sandaran nafkah tertunggak? Boleh. Janji hutang tu boleh diselesaikan. Bayar kan. Bayar. Inilah cara dia, antara dia. Sebab saya nak kongsi lah, saya ada satu kes tu. Suami ni dia kerja kerajaan lah. Perintah mahkamah pun dia tak bayar. Nafkah anak dia tak bayar. Jadi yang bekas isteri ni yang mewakili anak dalam kes tentang nafkah ni, dia filekan saman pengutusan perhakiman. Jadi bila mahkamah dengar tuntutan bekas isteri, dia kena bayar sekian-sekian. Tak mampu bayar juga. Memang belum cerita lagi nak masuk ke penjara ni. Nak masuk ke penjara ni memang dia call je lah kawan dia ke, saya tak pastilah. Bawa duit untuk lepas jamin dulu ni. Bawa duit lepas jamin apa semua boleh lepas. Jadi tak bayar juga, peringkat lepas tu tak bayar juga. Akhirnya peringkat peguam pihak belah ibu ni dia buat perintah untuk komitel masuk penjara. Dalam isu ni lah dia dah berjanji dia akan menggunakan aset dia, rumah dia ni. Dia kata saya tunggu rumah ni laku dijual untuk saya bayar nafkah saya yang tertunggak sekian-sekian. Jadi itulah maksudnya apa-apa harta boleh jadikan sandaran untuk settlekan hutang. Okey, jadi si ibu ni daripada nak terus berdendam ataupun terus cakap-cakap belakang, lebih baik guna saluran yang betul. Betul? Ya. Okey, baik. Okey tuan, kita teruskan dengan soalan. Okey, macam mana pula kalau dah libatkan mahkamah dan dah naik turun mahkamah buat tuntutan tapi suami tak hadir. Tak hadir pula ni sepanjang proses tuntutan. Adakah boleh terlepas ataupun macam mana tuan? Itu satu PL juga ni. Okey. Dalam mahkamah ni dia ada istilah saman. Saman ni dia proses untuk menghadirkan pihak defendant ataupun responden ke mahkamah. Jadi ramai duk bising lah. Saya dah turun naik mahkamah dah bertahun dah. Tak settle juga. Sampai tak boleh buat apa dah. Dah kali fed up, batalkan kes. Dia kena tengok saman tu dulu. Saman tu dah nak berjaya diserah ataupun tidak kepada pihak lawan dia lah. Kalau dah berjaya serah, mahkamah boleh buat step kedua. Kalau tak hadir. Step kedua tak hadir, mahkamah boleh dalam saman tu, form saman tu dia dah sebut dah kan, jika anda tidak hadir, mahkamah boleh mendengar kes ini tanpa secara sebelah pihak lah, tanpa kehadiran pihak tuan contoh. Jadi dalam kes nafkah ni mahkamah boleh mendengar. Yang lebih senang ni kalau si ayah ni, si suami ni dia memang kerja selip gaji kerajaan ni, tak hadir dengar sebelah pihak, mahkamah boleh terus keluarkan perintah. Ni bicara ni, bukan semudah yang kita fikirlah. Ada proses bicara, mahkamah boleh arahkan perintah tahanan pendapatan tenaga pada majikan defendant untuk tak hadir pun tak apa, boleh settle. Cuma cakap mahkamah ni dia akan hadir selepas dia tengok slip gaji dia macam mana dah kurang 500 dah kena potong. Kan? Kena potong. Yang tu yang ramai tak puas hati tu. Masa tu memang dia akan pergi mahkamah, dia akan memang tak puas hati. Tapi nak tak puas hati macam mana? Serahan saman pun dah sempurna. Jadi saya bye-bye je lah, betul tak tuan? Bye-bye.
Banyak proses lain lah. Kalau dia tak puas hati dia kena buat terlalu banyak proses terlalu ni. banyak. Okey, seterusnya Tuan. Jadi contoh ada soalan ni, kalaulah pengorbanan yang dah dikeluarkan, contoh saya baca teruslah soalan. Adakah pengorbanan wang ringgit yang saya dah keluarkan tu akan dianggap sebagai hutang yang wajib dibayar sebab saya sakit hati dan tak boleh nak reda? Macam mana tu? Okey, macam kita bincang awal tadilah, susah sama susah, senang sama senang. Jadi bila dah keluarkan duit ni, kita fikir dulu kita kita keluarkan duit tu kita redha ke atau kita nak mengungkit ke kita ni jodoh tak panjang lah contoh. Isunya jika berlaku begini dia boleh buat tuntutan hutang dalam perkahwinan. Dalam Seksyen 61 Enakmen Pentadbiran Selangor, Seksyen 61 bidang kuasa Mahkamah Syariah ni dia boleh mendengar dalam isu hal melibatkan rumah tangga Islam ni untuk kes-kes yang tidak ada khusus ni lah. Hutang dalam perkahwinan tidak ada seksyen khusus dalam enakmen keluarga. Cuma boleh buat tuntutan hutang dalam perkahwinan. Saya kira lah dia di bawah ada Seksyen 61 61 Seksyen enakmen pentadbiran. Okey, betul. Okey, jadi dia kena main matematik juga ke macam mana Tuan? Saya sembrono je dia boleh letak jumlah tu. Main matematik. Still main matematik. Sebab melibatkan duit dia tak boleh cakap kosong. Sebab tu sebagai pengamal undang-undang, kalau klien dah datang ke pejabat, saya nak tuntut nafkah. Kita boleh dengar isu ni. Kita minta dia senaraikan. Okey, kalau keperluan bulan anak-anak tu berapa pampers, akan minum, sekolah, yang tu sediakan pada peguam, kita akan kira lah. Jadi dengan jumlah ni lah kita jadi sebagai asas tuntutan. Kalau macam tadi isteri yang korbankan berapa wang di dalam tempoh perkahwinan, kena kira lah, main matematik jugalah. Okey, tapi maknanya kena tally lah. Tally tak dapat tidak pembuktian. Poin dia pembuktian. Betul. Kalau kita dakwa je, kita peguam pun rasa macam sanksi nak bawa kan. Kita nak present pun jadi macam apa ni, bukti tak ada, saksi kan, contoh. Jadi macam kita pun tak sedap juga nak present. Okey, soalan seterusnya Tuan. Okey, soalan ketiga, untuk harta yang dibeli bersama seperti rumah atau sebagainya, boleh ke digunakan untuk nafkah tertunggak? Macam mana Tuan? Boleh boleh. Macam mana saya nak faham soalan harta yang dibeli bersama seperti rumah? Maksudnya saya faham lah. Saya faham kalau bercerai mungkin si isteri tak bayar kot dengan anak mungkin duduk di rumah tu kot. Saya rasa lah. Maksudnya yang dibeli bersama seperti rumah atau sebagainya, boleh ke digunakan untuk nafkah tertunggak? Ataupun macam ni Tuan, ataupun ni fahaman saya harta contoh rumah dengan kereta dibeli nama bersama, tapi yang bayarnya isteri sahaja. Jadi boleh ke nama suami yang dikatakan bersama tadi kita jadikan sebagai nafkah tertunggak? Mungkin macam tu Tuan. Okey, kalau kereta biasanya nama seorang je. Kecuali second driver. Cover. Kalau rumah ni, kalau joint loan ni nama isteri seorang, nama suami seorang. Jadi kalau bercerai, dia dalam isu ni dia kena mutual lah, kena bincang. Poin dia komunikasi, tanya yang bekas pasangan dia ni macam mana nafkah yang abang tak bagi ni jumlah sekian. Jadi kalau contoh kita kata joint loan ni bayar bulan contoh 1,000, isteri potong gaji 500, si bekas suami 500. Jadi kalau boleh ke yang bulan-bulan biasa ni masing-masing kita 500, bulan ni abang cover contoh. Saya faham lah macam tu lah, abang cover balik. Selama mana abang tak bayar nafkah tertunggak saya ni, abang cover atas rumah contoh. Jadi yang tu boleh gantilah yang pemanjaan moratorium kot. Moratorium yang sikit. 6 bulan ni kan? 6 bulan. Maksudnya isteri kena bayar contoh. Kalau dia buat kerajaan LPPSC kena bayar. Tapi yang suami top up balik.
Tolong top top up up balik balik 1,000 lah suami kena tanggung. Contoh. Yang saya Okey, faham lah baik. soalan Puan Siti. Okey, baik. Jadi bila suami ni dia tetap tak nak bayar kalau kita ambil kira suami, ramai suami yang culas-culas ni tuan. Okey, jadi apa hukuman yang mahkamah akan jatuhkan pada suami yang tak bertanggungjawab ni? Okey, dalam mahkamah ni satu kegerunan lah. Kegerunan yang kadang tahu, kadang tak tahu. Dia mengambil sambil lewa perintah mahkamah syariah ni, dia kata, alah mahkamah syariah bukan boleh jail pun, bukan boleh buat apa pun. Jadi suami ataupun ayah kena tahu sampai satu peringkat menghina mahkamah, keingkaran perintah mahkamah, suami boleh dikemukan, boleh diperintah masuk penjara. Maksud saya cakap mudah, kalau tak bayar kata tunggak, prosedur-prosedur mahkamah dah lalu sama pengutaman hakiman, kuasa perintah, sampai satu masa perintah penjara tu boleh dikeluarkan oleh mahkamah. Kalau kerja kerajaan ni tetap ada hukuman bukan boleh lari-lari macam tu Ya, saya. Okey, baik. Okey. Jadi saya percaya kita dah cover rasanya semua soalan. Okey, ni boleh ke kalau dapatkan semula semua duit yang dah dikeluarkan untuk menampung perbelanjaan? Isteri yang keluarkan. Isteri yang keluarkan, boleh ke dapatkan semula? Ni soalan macam berulang tapi mungkin dia perlukan jawapan juga tuan. Dia macam ni lah. Dia nafkah ni dia bagi saya dia relate dengan hutang lah. Kadang isunya isteri advance dulu duit dia. Abang ambil lah. Sebab gaji abang mungkin gaji hari. Saya gaji bulan dapat seketul. Banyak. Abang ambil dulu. Tapi hutang hutang pun suami isteri setakat mana sangat. Mungkin masa tak baik ni okey hutang. Tapi hutang pejam mata je. Pejam mata. Tapi bila dah berlaku krisis, abang ingat tak dulu? Yang saya bagi pinjam 500 je sebab nak marah sangat. Yang 500 tu lebih besar pada isu lain. Ingat. Bayarlah bila nak bayar contoh. Yang itulah maksudnya dia jalan yang nak secure, saya kata tadi lah, kalau boleh rekod sama ada slip bank, elakkan bayar-bayar lah kalau boleh. Itu yang kata berkira sangat. Tapi tak apalah, rekod. Sekarang zaman ada kamera telefon, catat, tangkap gambar. Sebab saya nak kongsikan hatta kalau dah ada perintah mahkamah secara bayar by hand sekali pun, suami yang teliti dia akan rekod. Suami contoh mahkamah perintah bermula sekian-sekian bayar pada anak ataupun tunggakan nafkah isteri sebanyak 1,000 contoh. Dia bagi by hand kat isteri, tolong sign ataupun ambil gambar sebagai bukti pemberian dan penerimaan. Maklumlah kalau kalau perintah anak nak sampai anak tu besar, rasa banyak kot file. Penuh file. Tapi itu yang terbaik. Betul. Itu yang terbaik. Saya ada klien yang memang dia datang dengan kita, berapa banyak file. Saya rasa dia lagi banyak file daripada file saya. Dia punya banyak. Tebal file dia lagi pada peguam. Maknanya dia dah prepare. Baguslah kalau macam tu kan. Tapi tak bermaksud kalau tak ada preparation yang macam tu tak boleh dituntut. Tetap boleh dituntut, betul tak tuan? Tetap boleh. Cuma dipanggil mahkamah ni dia tidak cakap kosong. Dia kena ada bukti. Itulah sebagai salah satu bukti. Okey, ini ada satu lagi soalan tuan Okey, soalan yang bagus ni. Ni kerap juga kena tanya ni. Duit bantuan kerajaan yang prihatin hari tu masuk ke akaun saya semua. Boleh ke duit tu dikira nafkah daripada suami? Famous soalan ni. Bertalu-talu tanya. Duit tu kalau biasa dia mohon ni dapat siapa yang mohon ni sebab dapat masuk ke akaun isteri ni. Tapi bagi saya gini lah, kalau duit tu kerajaan dah bagi, hak milik masing-masing lah. Apabila isteri ni tidak ada nafkah, suami ni tidak bagi nafkah. Jadi kalaulah duit yang masuk itu daripada hak milik suami dah, suami kena cakap lah, yang ni saya bagi nafkah untuk awak sekian-sekian. Maksudnya tak kira duit daripada kerajaan ke, duit bantuan apa ke,
Kalau dia nak bagi kepada anak, nak bagi kepada isteri, dia cakaplah ini nafkah awak. Sebab dah tak mampu kerja, tak boleh kerja, apa-apa duit yang masuk, cakap dulu itu sebagai nafkah. Baru orang kata jelas dan boleh clear. Tak bagi ke bagi nafkah. Dia pendek cerita dia macam ni je lah kan tuan kan. Dia kalau lah si suami tu memang jenis yang betul-betul sayang keluarga dia dan jenis yang bertanggungjawab, dia memang takkan pernah berkira dalam perbelanjaan yang dia keluarkan. Sebab dia hanya pegang satu sahaja. Kalau dia berjaya menyerikan rumah tangga dia ni, dengan perkahwinan dia akan bertambah serinya. Betul tak tuan? Itu konsep dia. Sebab suami kalau dia kena korban lah. Kalau isteri tu bahagia, tak cukup pemberian nafkah zahir tu pun tak ada masalah, betul tak tuan? Sebab dia kena kunci tu, kata apa? Orang kata dia hanya suami tu yang tahu bagaimana. Dia kan ketua. Kunci, betul, 3 kunci rumah tangga. 3 kunci rumah tangga, kunci rumah, kunci kereta, kunci apa satu lagi. Maksudnya suami yang pegang semua tu dia kena kontrol lah. Kontrol. Kalau selama musim PKP ni, kalau ada yang buat kartun yang isteri dan anak makan, tanya ayah dia, ayah dah makan belum? Tak apalah, korang makanlah dulu. Ayah dah makan, contoh ayah dah minum air masak je. Maksudnya dia dahulukan anak isteri dia ni, dia istilah berkorban tu lah rumah tangga ni kena ada. Tapi jangan terkorban lah, berkorban jangan terkorban, kena pandai-pandai lah. Ya betul. Okey, jadi saya percaya semua soalan-soalan telah berjaya dijawab ya tuan. Ya, saya semak balik semula. Okey, ni ucap terima kasih. Okey. Dan ini pun sama. Ucap terima kasih. Okey. Jadi okey. Semua dah tercover, jadi kita rasa secara basicnya penyampaian tu mudah-mudahan berjaya diberi kefahaman lah kepada yang bertanya. Okey. Jadi untuk yang secara detailnya mungkin boleh direct terus ke mahkamah ataupun berjumpa dengan peguam syar'i ataupun rujuk di laman web PGSM, Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, untuk mendapatkan secara detail hikmatnya. Betul tuan? Betul. Cuma saya nak tambah sikit, boleh ke? Okey, boleh. Saya nak tambah berkenaan dengan sikit mungkin rangkuman kita isu nafkah tertunggak ni mungkin kita tertinggal berkenaan dengan hak anak-anak. Nafkah tertunggak anak-anak ni saya nak hurai, ramai yang salah faham. Ibu lah biasanya, ibu salah faham. Saya nak tuntut nafkah tertunggak anak. Contoh. Sejak bila? Sejak saya bercerai dengan suami, saya yang jaga anak, saya yang habiskan duit, belanja sekian-sekian sampai saya ni buat kuih contoh, saya kerja sendiri, saya nak tuntut segala tanggungan saya ke atas anak, daripada anak ke atas suami. Okay, kita pun sebagai pengamal undang kita akan tanya, okey, puan ada tak perintah mahkamah? Tak ada, saya tak buat lagi permohonan tuntutan nafkah. Okey, apabila tidak ada perintah, mana ada tertunggak? Nafkah tertunggak bagi anak yang tidak ada perintah mahkamah, kita tidak boleh declare sebagai nafkah tertunggak. Betul. Sebab tu peringkat awal kita kata filekan kes, ada perintah, tak kira lah dapat 100 bulan ke, kena turun naik mahkamah lama ke, at least 100 bulan tu jaminan daripada anak tu kecil. Bayangkan anak nak membesar, daripada dia kecil sampai dia masuk sekolah menengah, cuba kira kalau 100 bulan yang ada perintah suami ataupun bapa tak bayar langsung, haraplah yang tu matematik tu, haraplah berapa. Yang tu betul-betul nafkah tertunggak dengan perintah. Kan 100 darab 12 bulan darab 18 tahun. Oi, banyak tu. Jangan lihat pada 100. 1002 darab 18. Jangan anggap tak buat file mahkamah dah ada tertunggak. Untuk nafkah anak ni, nafkah anak fokus yang tadi isteri dah settle dah, jelas. Nafkah anak buatlah tuntutan.
Kalau Saya dah ada suka, perintah, saya suka itu baru nasihatkan, nafkah tertinggal. saya suka nasihatkan anak guam saya ataupun yang bertanya minta pendapat hikmat tentang nafkah anak ni tadi. Saya suka gunakan terma yang ni. Siapa kita sebagai ibu untuk menafikan hak anak ni tadi? Ya. Sekalipun anda tu kaya. Sebab anak Betul tak? pihak ketiga. Anak tu pihak ketiga yang bercerai mak ayah dia. Hubungan darah daging ni still ada lah. Atau kalau anak perempuan dia perlu wali. Yang anak ni dia hubungan darah daging. Tu tak akan putus lah. Ni ada lagi soalannya tuan. Puan, kalau surat cerai kita tak dapat lagi, boleh ke minta pertolongan dekat JAKIM? Untuk tujuan apa ni? Untuk tujuan apa ni Puan Ain Nur Ain? Detailkan sikit soalan tu. Cuba Puan detailkan sikit. Dia ada sambungan soalan ni. Lagi satu nak minta pertolongan dekat JAKIM ni macam tak ada kaitan tuan Saya tak jelas. Cuma urusan ni kalau kita lihat bab dokumen ni, apa-apa hal pun mesti komplit lah. IC, surat nikah ataupun surat cerai, surat beranak-anak, dokumen-dokumen resip, sokongan lah kalau nak buat kes. Kalau kita, contoh orang kahwin sebelah negara seberang ni, tidak ada dokumen walaupun dia ada anak, dia bercerai. Kata untuk tuntut nafkah, untuk tuntut nafkah ni. Tuntut nafkah. Macam ni, di mahkamah ni, kalau saya tengok di Kelantan lah, dia boleh mohon dengan surat keputusan ataupun dalam proceeding nafkah anak dah boleh tuntut. Kita kena jelaskan ni, nafkah anak dan nafkah isteri ni tak bercerai pun boleh tuntut. Tak bercerai pun boleh tuntut. Jadi kalau tak dapat surat cerai lagi, masih boleh tuntut. Masih boleh guna surat nikah. Masih kalau cerai dah settle, cuma belum keluar CJ cerai, setengah mahkamah dia boleh guna keputusan tu. Keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah untuk dibawa ke pejabat agama ataupun JAKIM tu, dah boleh guna. Tapi jangan lupa untuk tender semasa proses bicara lah. Cuma tengok kepada mahkamah lah. Kadang tu mahkamah dia reject. Dekat awal dia kata dokumen tak lengkap. Tak boleh lah. Kena tunggu sampai dapat lah dokumen surat cerai tu. Call dulu mahkamah baru tahu macam mana. Okey, baik. Dia pun dah okey, thank you tuan. Maknanya dah terjawab lah soalan tu. Okey, jadi saya percaya dah habis dah ni, semua dah terjawab dah tuan. Okey, insyaAllah. Okey, jadi saya berharap perkongsian yang dikongsikan ataupun yang telah dikupas oleh Tuan Khairul Hafiz tadi sedikit sebanyak boleh mendapat input ataupun persoalan-persoalan yang terbelenggu dalam minda telah pun terjawab, dan mohon untuk kongsi-kongsikan juga video live ini untuk dijadikan panduan pada teman-teman ataupun rakan-rakan yang belum melihat. Okey, jadi kita boleh akhirkan perkongsian kita ya tuan? Ya, boleh. Okey, saya ucapkan dengan ribuan terima kasih kerana sudi mencemar duli di dalam ruangan page Al-Hakir Ilallah ini ya tuan. Okey. Jadi insyaAllah kita akan menjemput lagi Tuan Khairul Hafiz kerana Tuan Khairul Hafiz ni seorang admin kepada grup page isu-isu mahkamah syariah ni, yang mana memang terlalu banyak kita Tuan terima soalan-soalan kan. Nanti insyaAllah kita akan jemput lagi Tuan untuk berkongsi dan selamat menyambut bulan Ramadan. Sama-sama kita doakan supaya rantaian COVID-19 ini kita berjaya hapuskan dan kita diberikan kesihatan yang berpanjangan. Okay, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Tuan Khairul Hafiz. Sama-sama. Saya pun nak ucapkan terima kasih kepada Puan Awin sebab jemput saya dalam isu ini, dan tidak lupa nak bagi ucapan silah. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Yang tak lusa lah kita mungkinlah di ruqyahnya esok lah. Lusa lah kita akan puasa. Ramadan Karim. Semoga kita semua boleh menempuh Ramadan yang tahun ini dengan lebih tabah lah, lebih kuat lah. Lebih tabah, ya betul. Okey. Terima kasih banyak tuan.
Okey, saya sudahi dengan lafaz Okey, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, itulah dia perkongsian daripada Tuan Khairul Hafiz, Peguam Syar'i yang merangkap admin kepada page group isu-isu Mahkamah Syariah. Saya berharap perkongsian tadi dapat disampaikan ataupun dikongsi-kongsikan kepada teman-teman yang lain, sanak saudara yang lain, rakan-rakan yang lain di media sosial yang ada ataupun grup WhatsApp yang ada. Supaya apa? Supaya ilmu ini dapat dipanjangkan, disebar, tersebar luas. Sebab masih ada soalan, contoh soalan yang kita terangkan tadi, boleh ke kalau isteri minta cerai, boleh ke isteri tuntut nafkah? Nampak tak kat situ? Ini kerana apa? Mesti telah dimomok-momokkan oleh si suami ni tadi. Kau tuntutlah cerai, kau tak layak nak terima nafkah. Dia selalu kita terima aduan macam tu. Tidak, jawapannya tidak. Masih boleh terus tuntut nafkah mahupun nafkah yang tertunggak ataupun nafkah-nafkah yang lain jika ada, insya-Allah. Okey, jadi saya percaya yang menonton mudah-mudahan berpuas hati dengan perkongsian, okey, dan insya-Allah kita akan berada juga di talian untuk perkongsian ilmu yang akan datang dan kongsi-kongsikan ilmu ini supaya mendapat manfaat dan seterusnya akan membawa rahmat. Jadi seperti biasa, stay at home, kita jaga kita supaya rantaian COVID-19 ini berjaya kita hapuskan dan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak dan menempuhi bulan Ramadan dengan tabah kerana kita tidak boleh berbuka puasa di luar seperti mana biasa dan juga kita tak boleh membuat menjalankan ibadah solat sunat tarawih berjemaah di masjid ataupun surau seperti mana biasa. Jadi walaupun tak biasa, jadi terpaksa kita biasa-biasakan. Sebab kata Perdana Menteri kita perlu kepada new normal. Okey, jadi sekian sampai di sini sahaja perkongsian saya. Akhir kata daripada saya, jika ada nafkah-nafkah yang dirasakan tertunggak, yang tidak dipenuhi ataupun diberikan oleh suami kepada isteri, saya cadangkan lebih baik isteri untuk memenuhi rasa puas hati yang rasa diri tu terkilal lah, kecewa ke apa, gunakan saluran yang betul, dapatkan perintah nafkah ni tadi daripada Mahkamah Syariah yang berdekatan dengan tempat mustatin puan. Okay, mengikut kepada kadar jumlah tuntutan puan. Okey, jadi kat sini jangan biarkan dilema puan ni tadi, sekiranya suami ni mempunyai terlalu banyak hutang, tak pernah bayar. Inilah dia cara untuk kita mengajar suami ataupun mungkin boleh jadikan contoh kepada suami-suami di luar sana untuk sentiasa gerun kepada hukum Allah ni tadi yang menyatakan nafkah adalah wajib dibayar. Jika mana tak dibayar kepada isteri, maka dia tergolong dalam orang-orang yang berhutang. Bila mana telah berhutang, wajib dilunaskan hutang tersebut. Jika tidak, di dunia hukumannya apa? Jika dibuat pelaksanaan, si suami boleh dikomitkan ke penjara dengan syarat isteri itu sabar di dalam tuntutan di mahkamah. Okey, jadi ini sahaja kata-kata nasihat saya selaku peguam syar'i. Teruskan tuntutan dan siapa anda untuk menafikan hak anda. Okey, stay tune. Okey, selamat beramal dan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.